Azam Baki dijemput ke Parlimen untuk beri penjelasan. Tak puas bantai Hisham, kini Tiong bantai KJ pula. Ismail Sabri bakal gantikan Zahid sebagai Presiden. Mahu guna nama Agong, tapi Azam Baki silap akta. Azam Baki dakwa fitnah dia bermaksud hina Agong. Satu sapina telah dikeluarkan terhadap Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki untuk hadir ke Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen PSC bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri pada 19 Januari yang berhubung dakwaan pemilikan saham Azam dalam dua buah syarikat sehingga mencetuskan kontroversi baru-baru ini. Kami diberitahu bahawa Setiausaha Dewan Rakyat Nizam Maidin Bacha telah menulis surat memintanya menghadiri mesyuarat itu pada Rabu depan, kata ahli PSC Chang Fung Hin kepada Portal Malaysia Kini dalam kiriman mesej. Chan ketika ditanya sama ada PSC turut memanggil pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah SPRM Abu Zahar Ujang berkata dia difahamkan hanya Azam akan hadir ke mesyuarat itu. Setahu saya, hanya Azam yang dipanggil ke mesyuarat PSC terdapat peruntukan dalam Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 untuk menetapkan perintah kehadiran mana-mana saksi. Katanya ketika ditanya sama ada Azam mengesahkan akan menghadiri mesyuarat itu Rabu depan. Menurut Chan, sebelum ini Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan, Sains dan Inovasi juga telah memanggil Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Di bawah Seksyen 16 Akta tersebut, majlis dan mana-mana jawatankuasa yang diberi kuasa sewajarnya dengan perintah majlis untuk memanggil orang-orang dokumen atau kertas boleh memerintahkan mana-mana orang supaya hadir di hadapan majlis atau di hadapan jawatankuasa itu dan mengemukakan apa-apa kertas, buku, rekod atau dokumen dalam bilikan atau di bawah kawalan orang itu. Chan berkata, PSC sebelum ini yang dipengerusikan oleh Ahli Majlis Kuala Krai PAS Abdul Latif Abdul Rahman tidak membentangkan laporan mesyuarat dengan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bagaimanapun mesyuarat kali ini mungkin berbeza. Chan menambah, PSC mungkin merangka laporan susulan pertemuannya dengan Azam. Sementara itu, seorang lagi ahli PSC, William Leong berkata, laporan PSC akan dibentangkan di Dewan Rakyat selepas siasatan berhubung pemilikan saham Azam selesai. Leong yang juga ahli Parlimen Selayang dari PKR berkata, sebarang cadangan berkaitan pemilikan saham itu hanya boleh dilakukan selepas siasatan. Laporan jawatankuasa dibentang di Dewan Rakyat kepada semua ahli Parlimen dan rakyat boleh mendapat maklumat daripada laporan berkenaan, kata Leong kepada Sinar Harian. Ahli Parlimen Pembangkang menuntut isu melibatkan pemilikan saham Azam dirujuk kepada Jawatankuasa Parlimen kerana Badan Pemantau SPRM gagal menangani isu itu dengan sewajarnya. Desakan ini dibuat selepas Abu Zahar membersihkan Azam daripada sebarang salah laku pada 5 Januari lalu. Selepas mempertahankan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sekali lagi menjadi sasaran ahli Parlimen Bintulu Tiong King Sing. Kali ini beliau bertanya kepada Khairi jumlah dos vaksin yang dibeli oleh kementerian itu sejak beliau mengambil alih jawatan daripada pendahulunya Dr. Adham Baba pada Ogos. Berapakah kos keseluruhannya? Berapakah harga pembelian setiap vaksin? Soalnya dalam kenyataan. Tiong berkata beliau tidak menggesa Khairi untuk meniru strategi SIFA wabak penyakit berbahaya negara China dengan melaksanakan sekatan penuh kerana sebelum ini menurut beliau langkah sedemikian tidak praktikal di Malaysia. Penyokong kerajaan itu berkata beliau hanya menggesa Menteri Kesihatan supaya berkomunikasi lebih kerap dengan China mengenai penggunaan strategi yang sesuai dan berkesan untuk mengurangkan kadar kematian wabak penyakit berbahaya di negara ini. Khairi boleh berhenti bersikap angkuh dan bongkak apatah lagi mengetepikan hakikat bahawa Nur Hisham tidak begitu berjaya dalam memerangi pandemik ini. Sejak wabak ini menular, seramai 31,696 orang menjadi korban berbanding dengan 32 juta penduduk Malaysia. Bukankah jumlah ini patut membimbangkan kita? Soal duta khas Perdana Menteri ke China itu. Tiong mempersoalkan sama ada Hisham merupakan orang terbaik untuk mengetuai perang terhadap Omicron dengan memetik dakwaan keengganannya untuk menerima nasihat dari China. Khairi tampil mempertahankan Hisham dengan berkata strategi China berbentuk pembendungan atau sifar wabak penyakit berbahaya yang bermaksud sekatan penuh, manakala Malaysia menggunakan strategi mitigasi dan tidak mampu dari segi ekonomi dan kebajikan rakyat untuk melaksanakan perintah sekatan.
Namun Tiong menegaskan bahawa Putrajaya telah melaksanakan beberapa sekatan dalam tempoh 2 tahun lalu dan tidak seperti China, Malaysia menyaksikan kesnya meningkat lebih banyak dalam tempoh itu. Apabila Selangor berikutkan jumlah kes wabak penyakit berbahaya tertinggi disebabkan kluster besar di beberapa kilang sarung tangan, adakah Nur Hisham mempunyai strategi tindak balas pantas terhadapnya? Selain tidak berdaya menghalang jangkitan itu merebak satu demi satu, kilang-kilang diminta tutup secara berperingkat sementara nyawa rakyat terancam. Di negara lain, kecuaian sedemikian akan menyebabkan menteri dan pengarah terpaksa meletakkan jawatan serta-merta, katanya. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO disifatkan memberi isyarat bahawa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan dijadikan watak utama mewakili UMNO atau poster boy parti itu untuk pilihan raya umum ke-15. Ketua UMNO Ketereh Anwar Musa yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia dalam satu kenyataan berkata, isyarat itu juga sekaligus menunjukkan bahawa Ismail adalah calon Perdana Menteri daripada parti itu. Pemakluman Setiausaha Agung UMNO pasca mesyuarat MKT yang lalu bahawa MKT terus memperkasakan kepimpinan dan kedudukan Ismail Sabri adalah satu manifestasi kebijaksanaan MKT. Mesyuarat MKT jelas membuat endorsement iaitu saranan bahawa Ismail Sabri akan terus memimpin negara sehingga tamat tempoh penggal Parlimen ke-14 pada tahun 2023. Bukan itu sahaja, malah MKT turut menunjukkan isyarat bahawa Ismail Sabri adalah poster boy PRU15 sekaligus merupakan calon Perdana Menteri daripada UMNO pasca PRU15 nanti, katanya. Menurut Anwar, isyarat itu juga secara tidak langsung menunjukkan MKT UMNO memberi isyarat bahawa tradisi parti akan terus dipertahankan. Dalam UMNO, seorang yang diangkat sebagai Perdana Menteri akan seterusnya diberi endorsement oleh parti untuk mengambil alih kepimpinan parti sebagai Presiden UMNO. Saya percaya inilah sebahagian dari sumber kekuatan parti. Peralihan kepimpinan utama sentiasa berlaku secara berhemah dan penuh kebijaksanaan, katanya. Tambah Anwar, kepimpinan yang mengganti pemimpin parti akan terus memperkasa parti, manakala yang diganti pula akan tetap dipandang tinggi. Bak kata pepatah Melayu, patah tumbuh, hilang berganti, katanya. Keputusan sama ada Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Azam Baki mengekalkan jawatannya terletak pada Perdana Menteri, kata seorang peguam. Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, menurut Seksyen 5-1 Akta SPRM yang di-Pertuan Agong hendaklah atas nasihat Perdana Menteri melantik Ketua Pesuruhjaya Agensi Anti Rasuah itu sebagai Raja Berperlembagaan. Agong mesti melantik atau melucutkan jawatan Ketua SPRM atas nasihat Perdana Menteri, katanya kepada portal FMT. Rafiq berkata demikian sebagai respons kepada laporan Sinar Harian semalam yang memetik Azam sebagai berkata bahawa hanya Agong yang boleh meminta beliau meletak jawatan. Ketua Pesuruhjaya SPRM tersilap mengenai pelantikannya bawah undang-undang bertulis Akta SPRM dan Perlembagaan Persekutuan, katanya. Beliau berkata, perkara 40 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Agong dalam menjalankan fungsinya mesti bertindak berdasarkan nasihat jemaah menteri atau menteri. Malah pelantikan peguam negara, katanya, sama ada melibatkan penjawat awam atau pegawai kontrak adalah berdasarkan nasihat Perdana Menteri seperti yang diperuntukkan bawah perkara 145/1. Beliau juga boleh dilucutkan jawatan oleh Agong atas nasihat Perdana Menteri, katanya, memetik kes bekas peguam negara Muhammad Apandi Ali. Terdapat gesaan daripada segelintir pihak supaya Azam meletak jawatan berikutan dakwaan yang timbul baru-baru ini mengenai pemilikan sahamnya dalam syarikat senarai awam. Bagaimanapun, pada sidang media khas minggu lalu, Azam menafikan sebarang salah laku dan berkata adiknya menggunakan akaun dagangannya untuk memperoleh saham tersebut. Kes itu kini disiasat oleh Suruhanjaya Security SC. Tan Sri Azam Baki mendakwa tindakan Lalita Gunaratnam bukan sahaja berbaur fitnah, sebaliknya juga menghina Yang di-Pertuan Agong yang melantiknya mengikut undang-undang. Lalita merupakan bekas penyelidik Pusat Memerangi Kronisma dan Korupsi C4 yang telah menulis dan menyiarkan 2 artikel yang dikatakan memfitnah Azam baru-baru ini. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam penyataan tuntutan RM10 juta kepada Lalita berkata, kenyataan dalam 2 artikel itu seolah-olah bermaksud beliau menerima kenaikan pangkat tanpa melalui sebarang proses wajar. Walhal beliau sudah berkhidmat dengan SPRM sejak tahun 1984 dan hanya dilantik ke pangkat tertinggi setelah hampir 30 tahun berkhidmat dengan Suruhanjaya itu. Jelas Azam, Lalita telah memfitnah badan SPRM secara keseluruhannya seolah-olah SPRM tidak mempunyai sebarang proses wajar dalam isu kenaikan pangkat. Lebih teruk lagi, Lalita juga seolah-olah menghina Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang melantik saya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM selaras dengan undang-undang sedia ada, katanya. Azam selaku plaintif memohon injangsi bagi menghalang Lalita atau ejennya daripada membuat, menerbitkan atau menyebabkan kenyataan fitnah itu diterbitkan semula.
Selain itu, turut memohon supaya defendant memadamkan artikel dan ciapan serta menuntut ganti rugi am sebanyak 10 juta ringgit, ganti rugi teruk, kos serta relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Tuntutan itu menyatakan artikel yang diterbitkan pada Oktober dan Disember tahun lalu di portal Independent News Service INS juga secara tidak langsung menggambarkan beliau dan adiknya menyokong politik berhaluan kiri dan aktiviti menyalahi undang-undang. Dakwa Azam lagi, kenyataan mengaitkan dirinya dengan pemilikan saham secara salah bukan sahaja memfitnah dan mencemarkan tetapi juga berniat untuk menjatuhkan agensi penguatkuasaan berkenaan. Artikel fitnah yang diterbitkan itu bertujuan untuk memperlekehkan nama baik, reputasi dan kedudukan saya sebagai seorang individu dan sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, ujarnya. Mahkamah Tinggi menetapkan pada 15 Februari ini bagi pengurusan kes saman tersebut.